Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Kita pergi macam tu. Tapi dalam perbuatan kita, ibadah kita ni, jadi semua selain daripada ibadah khusus tadi, apa saja yang kita lakukan yang membawa diri kita pada ketaatan kepada Allah Taala merupakan ibadah. Malam ini kita masih lagi diberi dua nikmat seperti biasa, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi tambah lagi satu nikmat pada malam ini, dan malam ini adalah malam Isra wal Mi'raj. Tambah lagi satu nikmat lah. Biasa kita hidup dalam keadaan nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi malam ini kita hidup lagi dalam satu nikmat, iaitu kita dapat lagi hiduplah dalam Isra wal Mi'raj. Kita pun dah tak tahu dah kali keberapa dah Isra wal Mi'raj ni kan. Dah memang setiap tahun lah kita menyambutnya. Dan kebanyakan sekolah ataupun sebahagian tempat kerja cuti lah. Tapi ada yang tak cuti lah. Okay. Jadi kalau nak cerita Isra wal Mi'raj ni kan, memang panjang lah. Dan kita pun memang dah sedia maklum lah. Kita sedia maklum Nabi keluar pada waktu malam, ditemani malaikat Jibril naik berwak lah kan, seperti burung yang besar. Dan zaman sekarang ni seperti kapal terbang lah kan. Jadi naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7 hinggalah ke Sidratul Muntaha. Dan berapa lama? Satu malam sahaja daripada Masjidil Haram Mekah hinggalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas tu naik ke langit 1 hinggalah naik ke 7, dan esok paginya balik. Dan esok paginya dia cakap kepada penduduk Mekah ketika itu bahawa semalam aku naik ke langit, sekian, dan paginya aku dah sampai ke Mekah semula. Dan pada waktu itu, siapa je yang percaya dengan Nabi? Betul. Siapa je yang percaya dengan Nabi? Kalaulah, nak cerita kalau lah kan, tapi kita tak boleh cakap kalaulah kita ada ketika itu, adakah kita mengiyakan apa yang Nabi kata? Adakah kita macam, betul lah kau naik pergi langit ke bumi, pergi naik ke langit pertama sampai langit ke-7, lepas tu kau dah balik semula daripada Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa dekat Palestin. Lepas tu naik langit pertama hingga langit ke-7, lepas tu esok pagi tadi dah balik dah. Agak kita boleh percaya ke? Kemungkinan besar memang kita bukanlah sebahagian daripada golongan yang percaya apa yang kata Nabi ketika itu. Jadi pun salah satu nikmat yang besar juga kita hidup pada zaman sekarang ni, yang sesudah Nabi wafat. Seandainya kalau kita hidup waktu itu, mungkin kita tak percayalah. Tapi ada satu sahaja manusia ataupun satu sahaja sahabat yang hanya dialah yang membenarkan kata Nabi ketika itu. Ya, kau betul, kau pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kau naik langit pertama hinggalah naik langit yang ke-7, dan kau pulang pada pagi tadi. Siapakah yang berkata sedemikian? Sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu yang membenarkan, dia yang membenarkan apa kata Nabi. Kata ulama apa? Iman Abu Bakar Siddiq ni kalaulah dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sehinggalah kiamat, kalau dah dikumpulkan semua iman manusia ni, ditimbang dengan amalan ataupun timbangan Abu Bakar Siddiq ni, nescaya kita tak mampu untuk lawan ataupun battle iman Abu Bakar Siddiq tu. Sebab macam itu cerita sama, ingat lah kan, kita macam ya ke pergi Mekah, lepas tu pergi Palestin, lepas tu naik langit pertama sampai ke-7, lepas tu besok pagi balik, satu malam je. Agak-agak kita boleh percaya ke? Mesti kita menidakkan, kita menafikan bahawa memang Abu Bakar Siddiq adalah satu-satunya manusia dan sahabat ketika itu yang membenarkan ataupun yang mengiyakan apa yang Nabi ucapkan. Jadi ada dulu ketika belajar ni tanya kepada Syekh, kenapa Isra Mi'raj ni dipilih untuk naik ke langit? Kenapa bumi kan besar? Kenapa Isra Mi'raj tu bukan pergi ke Palestin, bukan pergi ke Mekah, Madinah, tapi kenapa naik ke langit? Kenapa dipilih langit? Jadi sebab apa dipilih langit? Sebab ketika Allah menciptakan malaikat dan jin, malaikat diletakkan di langit dan jin diletakkan di bumi. Malaikat diletakkan di langit dan jin diletakkan di bumi. Dan ketika itu langit bangga. Dia bangga kepada bumi. Wahai bumi, kamilah yang paling mulia. Sebab apa?
Sebab malaikat adalah makhluk yang tidak melakukan maksiat, duduk di tempat kami. Sedangkan kau, bumi, hanyalah yang menetapnya hanyalah jin sahaja. Kan? Jadi langit bangga ketika itu. Jadi tidak lama kemudian selepas jin, Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam sehinggalah wujudnya Nabi Muhammad. Dan ketika lahirnya Nabi Muhammad ke bumi, ketika itu satu alam semesta tahu bahawa ada satu makhluk, ada satu manusia yang paling dicintai, yang paling mulia kekasih Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad, diciptakan di bumi. Dan ketika itu jugalah bumi berbangga semula kepada langit. Kata bumi apa? Wahai langit, kami lagi mulia daripada kamu. Sebab apa? Sebab kami tempat duduknya kekasih Allah Ta'ala. Kami tempat manusia, tempat makhluk ataupun manusia yang paling sempurna, yang paling tidak melakukan maksiat, duduk di tempat kami. Dan ketika itu langit pun berdoa. Langit berdoa apa? Wahai Tuhanku, macam mana doa tu? Wahai Tuhanku, bawalah kekasih engkau ini naik ke tempat kami, walaupun hanya dengan satu kunjungan sahaja. Walaupun hanya dengan satu kunjungan sahaja, cukup mampu membanggakan kami semula. Jadi ketika itulah Allah memilih Nabi Muhammad untuk naik ke langit. Ketika inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi ketika itu tiada lagi perbalahan antara langit dengan bumi. Sebab bumi tempat Nabi Muhammad duduk, dan langit juga tempat Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril naik ke langit. Jadi dua-dua pun dah tak ada balah lah, siapa lagi yang lebih mulia, siapa yang lebih bangga lah kan. Sebab Nabi Muhammad dua-dua dah pergi. Okay, jadi kita pun dah sedia maklum. Malam itu malaikat Jibril datang ke rumah Nabi, untuk membawa Nabi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5 dan 7. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Setiap pertemuan dengan Nabi-Nabi tu, langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6 tu adalah ucapan-ucapan dia, adalah perbualan dia. Tapi panjang lah kan kalau nak cerita perbualan dia. Dan ketika langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa kata apa? Assalamualaikum ya Muhammad, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan ketika itu Nabi Musa menangis. Dan Nabi Muhammad pun tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa Musa menangis? Kenapa Musa menangis? Apa kata Jibril? Musa menangis sebab umat kamu lebih ramai yang masuk ke dalam syurga berbanding umat Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa umurnya panjang. Kita tahu dengan Fir'aunnya lagi, yang terbelah lautnya lagi. Panjang cerita Nabi Musa, memang panjang. Tetapi Nabi Musa dia menangis sebab Nabi Muhammad hidupnya 63 tahun je. Tetapi umatnya lagi ramai yang masuk ke dalam syurga berbanding umat Nabi Musa. Kira jealous lah, Nabi Musa jealous. Jadi kita bersyukur lagi sekali lah kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan langit pergi semula ke naik lagi ke langit yang ke-7. Last kali lah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah langit yang last lah. Langit yang last jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu adalah perbualan dia panjang apa semua. Lepas tu Nabi Ibrahim pun cakap kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim cakap kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kirim salam aku kepada umat kamu. Sesungguhnya umat kamu begitu ramai. Ketika engkau hidup dan selepas kau wafat, begitu ramai sangat umat kau dan begitu ramai sangat yang masuk ke dalam syurga. Sampaikan salam aku kepada umat kau, wahai Muhammad. Assalamualaikum. Jadi apa jawab dia? Kata Nabi Muhammad, wa alaika wa ala Ibrahim assalam. Kepada engkau dan ke atas Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim apa? Sampaikanlah kepada umat kamu bahawa syurga ini sangat indah. Syurga ini sangat indah. Jadi untuk mendapat syurga tu memang susah lah. Jadi apa timbangan kita, apa amalan kita yang paling berat sekali. Paling berat sekali. Memang kalau kita buat satu amalan ni,
memang amalan ni memang paling berat lah. Memang confirm masuk syurga lah kan. Jadi apa kata Nabi Ibrahim untuk buat amalan ini dapat syurga, apa dia? Zikir yang selepas kita biasa buat lepas waktu solat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tiga per tiga tu lah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. 33. Jadi kata Nabi Ibrahim, buatlah amalan itu, sesungguhnya amalan ini amatlah berat. Walaupun dia ringan di mulut tetapi berat di timbangan. Itulah. Jadi kalau nak cerita sebab wal mi'raj ni panjanglah cerita dia, tapi mafhum memang semua dah tahulah perjalanan perjalanan langit kan. Kita dah semua dah tahu. Setiap tahun memang kita dah tahu dah cerita ni. Jadi apa yang boleh kita dapat daripada cerita ini, bahawa Nabi Ibrahim dah bagi satu tips dah. Dah bagi satu tiket dah untuk masuk ke dalam syurga, dan timbangan dia amatlah berat. Timbangan dia. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Selawatlah ataupun zikirlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itulah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. InsyaAllah kita dapat amalkan. Amalkan tu kita jangan jadikan dia sebagai sunat. Kita anggap dia sebagai wajib. Seperti mana kita buat solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, seperti itulah kita zikir. Kita anggap tak buat ni dosa. Memang padahal tak dosa pun, tapi kita anggap itu satu dosa supaya kita sentiasa buat. Macam subuh, kita tertinggal subuh, alamak dosa pula tinggal subuh. Jadi anggaplah zikir pun macam tu juga. Walaupun tinggal zikir tu tak ada apa-apa pun, tapi kita anggap kalaulah kita tertinggal hanya satu saat, kita anggap dah berdosa lah. Jadi sentiasa basahkan lidah kita, sentiasa basahkan bibir kita dengan zikir. Allahu a'lam bissawab. Semoga amalan ini dapatlah kita teruskan pada malam ini hinggalah penghujung umur kita, penghujung hayat kita. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Azri selaku panggil moderator ataupun kita punya mengurusi lah majlis pada malam ini. Yang saya muliakan, hormati wakil pada majlis tertinggi PMJ, Tuan Naim, Tuan Zaid, daripada pengurusan Tuan Haziq, dan juga AJK, Kelab Sekerja. Tadi yang saya tertinggal sebut nama atau jawatan minta maaf lah. Jadi terima kasih kepada Kelab Sekerja lah yang telah sudilah memanggil saya untuk malam ni. Bukan panggil lah, sebenarnya saya pun biasa masuk. Untuk malam ni kita atas sikit perkongsian. Biasanya kita panggil speaker ni, speaker dia akan berkongsi atas perkongsian ilmu-ilmu yang mereka pakar lah kat situ. Daripada malam ni saya bukan nak kongsi atas kepakaran, tapi akan kongsi atas pengalaman saya, dan lebih kepada dua hal lah. Malam ni kita ada, walaupun bukan kita panggil sebagai mesyuarat ataupun perbincangan, tapi atas perkongsian, sikit perkongsian atas saya bagaimana saya bermula. Kita duduk di dalam PMJ dulu, bagaimana sebenarnya saya merupakan sahabat yang biasalah ni, sama macam tuan-tuan dan perempuan yang ada sekarang ni. Hanya kita bermula pada 2019. Saya masa tu PKP. Kita dimintalah untuk jadi volunteer. Isi satu orang secara online, mewakili pada seluruh di Johor. Saya mewakili pada masa tu untuk daerah di negeri, bukan negeri lah, di daerah Muar. Daerah Muar. Ada beberapa orang sebenarnya pada daerah Muar. Pada masa tu hampir setiap daerah kita ada wakil, dan setiap daerah kita ada ketua, kita panggil sebagai ketua daerah lah pada masa tu. Jadi pada masa tu dengan kepercayaan yang diberikan oleh majlis tertinggi, saya mewakili daerah Muar. Jadi ada beberapa perkara lah yang perlu dilaksanakan lah atas amanat majlis tinggi. Pada masa itu sebenarnya kita blur, kita pun tak tahu apa tujuan dia, apa matlamat dia, walaupun dah dibentangkan sama macam mana yang dibentangkan oleh tuan pengurusi kita tadi, Tuan Hakim Khatib dia tu. Tapi masih lagi saya ni selagi kita tak faham ni, kita kena bertanya lah. Tanya. Yang rajin menjawab adalah Tuan Munaim.
Dia cakap pun saya masih lagi tak faham. Saya mintakan dia punya undang-undang kecil, kalau kita ada perlembagaan kan, apa perlembagaan dia, siapa yang menduduki di dalam pertubuhannya, majlis tertinggi, Dewan Sahabat dan sebagainya. Saya mohon penjelasan. Tuan Munaim pada masa tu antara yang proaktif lah, yang jawab pun saya masih lagi tak faham, masih lagi tak jelas. Tapi atas niat, itu macam mana yang macam semalam kalau kita duduk di dalam Jadulia sahabat niaga, Ustaz beritahu kan, pertama sekali niat kita. Setiap perbuatan manusia ni dimulakan dengan niat. Apa niat kita dekat situ? Dan Allah Ta'ala dia akan bagikan mengikut niat kita. Kita buat sesuatu untuk apa niat kita. Kalau kita pergi, contoh kita melakukan ibadah, nama macam ibadah kan, tapi kalau kita pergi menunaikan haji mata-mata untuk dapat title haji, niat kita balik dapat tu je lah. Tapi kalau kita datang sana untuk melakukan ibadah atas melaksanakan hukum Islam yang kelima, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau berjuta orang yang pergi sana, tak semua yang pahala ataupun ganjaran yang diterima tu bergantung pada niat masing-masing. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kalau sahabat-sahabat semua tengok ataupun lihat, kita dah adakan Jadulia ke 100 lebih. Secara konsisten, secara istiqamah hingga pada hari ini. Kita cuma rehatkan pada bulan puasa saja benda tu. Dan beberapa orang yang ada di dalam ni adalah orang yang pada dalam rekod saya lah, rekod ingatan saya lah, bukan kita tak ambil kedatangan pun, dia tak pernah miss dekat situ. Itu antara niat, keutamaan. Sebab tu kalau kita ambil dalam tajuk hari ni lah, bekerja, macam mana kerja tu sebagai satu ibadah. Semua perbuatan kita sebenarnya kalau kita lihat dalam ta'arif ibadah ni, ibadah ada ibadah khusus kan, umum dan khusus. Kalau kita sembahyang, puasa, zakat dan haji dan sebagainya, itu ibadat yang khusus lah. Tapi ibadat yang khusus ni dia ada masa-masa yang tertentu. Kalau kita sembahyang, ada waktu yang telah ditetapkan. Kalau kita luar daripada waktu ni, ada juga waktu-waktu yang kita diharamkan sembahyang. Kalau dia ni gila sembahyang, 24 jam sembahyang pun tak betul juga. Dia tak ada ibadah je kan, pun tak jadi juga. Ada waktu-waktu yang kita diharamkan untuk kita solat, ataupun dalam keadaan kita tak suci pun diharamkan kita bersolat. Ambil juga puasa. Kita tak boleh puasa 365 hari tahun. Ada hari-hari yang kita diharamkan berpuasa. Itu juga kalau tentang zakat, ada yang orang-orang tertentu yang yang mengeluarkan zakat, meniaga dan sebagainya, zakat fitrah. Ada orang yang boleh pula menerima zakat. Itu ibadah-ibadah yang khusus. Termasuk juga haji, ibadah haji, umrah. Kita kalau buat haji luar pada waktu haji pun tak sah juga, haram. Ataupun kita tak melakukan haji itu di tanah haram pun tak boleh juga. Itu yang kita maklumkan bahawa sebagai ibadah khusus. Tapi kalau kita lihat balik pada firman Allah SWT, tidak aku jadikan jin dan manusia ni semata-mata beribadah kepada aku, kepada Allah SWT, pada Tuhan. Jadi selain pada itu, apa sahaja perbuatan kita yang membawa ketaatan kita dekat pada Allah SWT, maka itu adalah ibadah. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah konteks kita di dalam PMJ itu sendiri. Tak kira kita di dalam kelab niaga, kita di dalam kelab pekerja, kelab siswa, apa saja. Bagaimana kita selain daripada kita bekerja untuk kita dapatkan gaji lah, satu imbuhan. Hari ni manusia dia, kenapa dia pergi kerja? Dia sanggup tinggalkan keluarga dia, dia naik kereta ke, dia naik motor, hujan ke dan sebagainya, dia kerja. Sebab apa? Dia tahu dengan kerja tu dia akan dapatkan ganjaran daripada apa yang dia kerjakan. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Kita pergi macam tu. Tapi dalam perbuatan kita, ibadah kita ni, jadi semua selain daripada ibadah khusus tadi, apa saja yang kita lakukan yang membawa kita pada ketaatan kepada Allah SWT merupakan ibadah. Atas kita tidur sekalipun, kan, kita tidur malam pun boleh menjadi ibadah. Itu bergantung pula pada niat kita. Sebelum kita tidur, kita kena laksanakanlah sunah-sunah yang sebelum kita tidur, dan kita kena niatkan. Kita bila kita nak tidur,
merehatkan badan kita. Bila kita bangun segar nanti, dengan tenaga yang ada untuk kita melakukan kerja-kerja amal, kerja-kerja yang kebaikan. Akan mendapat pahala walaupun berapa lama kita tidur. Sebab itu yang ada yang secara berseluruh lah, ataupun secara gurauan kan. Bekerja tu ibadah, tidur pun ibadah. Jadi tidur di tempat kerja melakukan 2 ganda pahala lah kat situ. Itu sebagai seluruh lah. Jadi apa saja perbuatan kita, hatta kita mengalihkan suatu benda di jalanan yang boleh menyakitkan ataupun menghalang perjalanan orang lain yang menggunakan jalan raya pun, itu pun sebagai satu ibadah. Jadi dalam konteks kita di dalam PMJ ni, dalam kita pergi khusus kepada kelab sekerja ni, pun merupakan satu ibadah. Apa yang kita minta sebenarnya tak banyak pun sebenarnya. Infak kita, sebab tu kita kerja, ada orang kerja minimum 8 jam, sebenarnya bukan 8 jam, lebih sebenarnya. Kita keluar pada rumah kita lah, kalau yang jenis bekerja ni lah. Kalau yang di office sendiri tu, saya rasa pun lebih juga. Kita akan habiskan biasanya 10 hingga 12 jam untuk kita punya kerja-kerja keduniaan kita lah. Sebab apa, kita tahu hujung bulan, habisnya bulan, kita akan diberi ganjaran atas pekerjaan kita. Tapi untuk sumbangan kita kepada PMJ itu sendiri kat sini, apa yang kita dapat? Benda ni ada tapi kita tak nampak. Itu yang dinamakan sebagai kita beriman kepada apa yang kita tak nampak. Iman tu satu benda yang tak nampak lah. Hari ni Allah SWT tak nampak, malaikat tak nampak, pahala tak nampak, surga tak nampak. Tapi kita beriman kepada apa yang kita tak nampak. Percaya pada apa yang kita tak nampak. Dan kita lihat ataupun kita tengok, kalau kita panggil ustaz-ustaz, biasanya dia akan berkisar kepada kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah sahabat. Kita lihat dekat situ. Sebab apa? Mereka ni lah adalah orang-orang yang berjaya di sisi Allah SWT. Ada pandangan mata kita nampak kalau yang usahawan ke, sama ada di dalam negara kita, di luar negara kita, itu adalah kejayaan dunia. Kita boleh jadikan contoh. Tapi untuk kejayaan di akhirat, wallahualam, tak ada siapa lagi boleh jaminan dekat itu. Tapi kalau kita lihat para nabi, para sahabat, mereka adalah golongan yang dijamin orang yang berjaya dunia dan akhirat. Di mana mereka ni yang kita panggil radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka reda pada Allah SWT, Allah Ta'ala reda kepada mereka dan balasan surga untuk mereka. Jadi mereka yang menjadi kita punya sebagai contoh dan tauladan. Di mana kita lihat macam tadi kita lihat Ustaz beritahu malam berlakunya Isra Mi'raj, kan, satu perkara yang mustahil dalam otak manusia. Sahabat di kalangan sahabat pun pada masa tu goyang iman mereka. Nabi menceritakan dalam satu malam kan dia boleh pergi langit yang ke-7 berjumpa dengan Allah SWT. Kalau yang munafik pada masa tu, di kalangan para munafik, dan memang mereka ni menambah-nambahkan lagi lah akan ketidakkepercayaan. Nabi seorang yang membohong, yang tak betul kan. Ada di kalangan para sahabat pun berasa goyang kat situ. Tapi ada sahabat yang kita lihat sebagai sahabat yang mutabar, yang besar, yang rapat dengan Nabi, iaitu Sayyidina Umar, Abu Bakar Al-Khattab kan. Dia kata, kalau lebih daripada tu pun Nabi cerita, aku akan percaya. Sebab apa, datang ni pada Nabi SAW. Nabi cerita dalam satu malam dia pergi kepada Baitul Muqaddis kan, sampai pergi ke langit yang ke-7, berjumpa dengan Allah SWT. Setengah yang kepada kalangan penduduk Mekah pada masa itu tak percaya. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu membenarkan. Dia membenarkan kata Nabi, dan malah dia kata kalau lebih pada itu pun Nabi cerita pun dia akan percaya. Jadi dalam konteks kita PMJ ni, kita tak lari daripada tu. Nanti kita dengarkan amanat yang disampaikan oleh kita punya majlis kita, pengurusi kita, berulang kali setiap minggu. Kalau kita sendiri masuk seminggu lebih kurang 3 kali kita akan diperdengarkan dengan benda tu. Supaya benda tu dia nak menusuk ke dalam hati kalbu kita dekat situ. Apa tujuan, apa matlamat, apa visi. Kita dengar lagi dan lagi berulang kali benda tu tanpa jemu dan
dan bosan. Sekali dengar takkan faham, 2 kali takkan faham, 3 kali tak faham. Sampai satu masa Allah SWT beri kepahaman kepada kita. Saya tak berkuasa, saya tak berhak, saya tak ada kekuatan untuk beri kepahaman kepada sahabat-sahabat yang ada dekat sini. Tapi selagi kita berjalan di atas landasan yang betul, atas bimbingan daripada ataupun pemantauan daripada kita punya majlis tertinggi dekat situ, insya-Allah taala kepahaman tu akan datang sedikit demi sedikit. Dan kepahaman yang ada pada saya untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain mungkin tak akan sampai. Sebab apa? Kepahaman ni akan diberikan oleh Allah SWT selagi kita istiqamahkan dalam diri kita. Sebab apa? Untuk kerja agama ni, kita lihat teruslah kita beritahu kerja agama. Kerja agama ni maknanya kerja. Apa itu agama? Agama ni benda untuk bawa ketaatan. Taatan pada Allah SWT. Sebab tu bila kita bersahabat, kita join sesuatu pertubuhan, kita join sesuatu pekerjaan, nak lihat benda tu baik ataupun tidak senang aja. Kalau kita berkawan dengan seseorang, dengan bersahabat dengan dia, kita makin dekat diri kita dengan Allah SWT, maka betul lah tu. Kalau kita bersahabat dengan dia, menjadikan kita lalai kepada Allah SWT, maka beringatlah kita. Begitu juga bila kita join apa-apa kumpulan, grup dan sebagainya, dia melalaikan kita, menjauhkan diri kita kepada Allah SWT, maka berhati-hatilah kita. Tapi bila ada satu perkara ataupun apa yang kita sertai, benda tu makin mengingatkan kita, mendekatkan diri kita pada Allah SWT, maka peganglah. Kalau dalam Quran berpeganglah kamu kepada tali Allah. Jadi sahabat-sahabat yang ada dekat sini buat keputusan sendiri. Dengan saya tengok muka Azri, saya ingat tentang perintah Allah SWT contohnya. Maka betul lah tu. Tapi kalau saya tengok dia Azri ni, saya jadi lalai. Saya nampak dia, oh dia ni kaki game. Kan? Oh saya minat dengan game. Saya berkawan dengan dia, saya akan join ni lah main game. Nampak tak benda tu? Berhati-hatilah kita. Sebab apa? Menjauhkan, melalaikan kita pada sahabat yang baik. Bila kita lihat muka dia, kita ingat tentang perintah Allah SWT. Senang tak nak dapat macam tu? Kalau tuan-tuan lihat muka saya, nampak benda yang lain, maka daripada percakapan saya, menjauhkan kita daripada Allah SWT, menjauhkan kita pada tentang akhirat, maka kita jauhkan diri sebelum kita sendiri yang terjerumus pada itu. Jadi bila kita duduk dalam kelab sekerja, apa-apa sajalah sebenarnya. Ini secara umumnya kan, apa-apa saja sebenarnya. Ini sebenarnya pegang satu asbab atas nama, nak letak nama apa pun boleh sebenarnya kat sini ya. Tapi kita lihat ini dia adalah sebagai pertubuhan penjagaan dan ekonomi Muslim negeri Johor. Skop kita kecil, tapi sebenarnya visi kita besar. Kita bermula pada kecil, kita besar. Ada yang luar daripada Johor tanya, boleh tak dia menyertai? Boleh. Tapi kita sama juga macam dalam kita bisnes. Kita nak ada kita punya branding kita. Bila kita sebut PMD, ada satu pertubuhan yang bila kita join, dia akan mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Kita nakkan macam tu. Bukan kita bila menceburkan diri situ, terus kita nampak bisnes. Terus kita nampak keuntungan dunia. Tak. Sebab apa? Kita berbalik kepada pesan Ustaz yang semalam. Dia beritahu kita nak branding kita punya Yadul Ulia ni sebenarnya. Pada saya cakap sejarah Yadul Ulia. Kita dulu pun saya tak faham. Kita buat tengok apa maksud Yadul Ulia, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Apa maksud dia? Kita beri sedekah ke dia panggil? Tak. Hak kita ni sekarang ni apa yang kita boleh berikan. Kalau secara umumnya, pada dia kita boleh kita berikan kepada PMJ. Tapi secara besarnya, apa yang boleh kita berikan kepada ummah ni? Ummah Islami. Apa yang boleh kita berikan? Apa yang kita boleh berikan? Apa yang ada pada kita? Kita ada tenaga, kita berikan tenaga. Kita ada wang ringgit, kita berikan wang ringgit. Kita ada masa, kita berikan masa. Macam mana kita nak berkorban, kita nak berjuang, kalau sedikit masa kita tak dapat berikan kepada PMJ ni, saya kecil lah kita panggil dia. Kalau saya luasnya pada agama kita. 1 jam kita tuntutkan, 1 minggu, 1 jam, 2 jam. Ini benda pun secara online pun sebenarnya. Kalau ini pun kita tak dapat berikan, maknanya kita sebenarnya adalah orang yang malang di sisi Allah Ta'ala.
Tapi orang yang dapat memberikan sedikit waktu dia kepada agama Allah SWT ini untuk manfaat ummah adalah orang yang beruntung. Dan kita sentiasa letakkan diri kita dalam ketakutan. Apa maksud takut? Sebab apa Allah Ta'ala sebenarnya tak perlukan kita. Kita tak masuk PNB, kita tak masuk beri sumbangan kepada ummah pada agama Islam. Tak menjejaskan pun, sedikit pun atas agama. Sebab apa Allah Ta'ala boleh pilih siapa saja. Kita lihat di zaman bila Nabi Ibrahim AS kan nak dibakar pun sebenarnya. Tak ada orang yang nak selamatkan dia pun. Allah SWT dan Nabi Ibrahim AS pun yakin sebenarnya dia yakin dengan Allah SWT bahawa api itu tak memudaratkan pun. Mudaratnya api, panasnya api itu dengan kuasa Allah Ta'ala. Sifat api yang panas, membakar tu Allah Ta'ala ubah jadi sejuk. Dan ada biasa kita dengar burung kan, yang kecil cuba untuk beri sumbangan dia pada kat situ. Di zaman Nabi bila Kaabah kan nak diruntuhkan, serangan apa tu ababil kan, burung ababil kan dengan tentera bergajah kan pada masa tu. Tak ada siapa pun nak mempertahankan Kaabah pada masa tu. Allah Ta'ala hantar burung kan, ababil itu yang bawa batu-batu yang daripada batu-batu yang panas kan untuk bunuh bala tentera dan gajah di situ. Jadi sama kita ambil pada tamsilan apa itu, begitu juga di akhir zaman ni untuk memperjuangkan, untuk kita mempertahankan agama Allah SWT. Allah Ta'ala tak perlukan kita, tapi kita yang perlukan dekat sini. Jadi setiap orang ada kelebihan, setiap orang ada kepakaran masing-masing, ada kebolehan masing-masing dekat situ. Apa saja. Sebabnya kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Kita datang daripada peringkat umur yang berbeza, kita datang daripada pemikiran yang berbeza. Jadi bila kita duduk dalam PMJ ni, bagaimana kita dapat satukan hati-hati kita. Hari ini umat Islam lemah sebab apa? Sebab apa dia tak ada kesatuan hati dekat situ. Berpecah belah. Ini antara doa yang kita lihat biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis, ada satu peristiwa bila Nabi naik mimbar dia kalau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang bawa mimbar ni dia ada 3 anak tangga kan. Pertama, kedua, ketiga. Dia tak tinggi-tinggi sampai 7 anak tangga, 8 anak tangga. Di masjid Nabi pada masa tu di Madinah, Masjid Nabawi. Nabi pada tangga yang pertama Nabi terdiam, kemudian Nabi kata amin. Yang kedua Nabi langkah lagi, kemudian Nabi kata amin. Yang ketiga, para sahabat heran kan, apa dia kan. Jadi pertama sekali bila Nabi SAW beritahu bahawa pada aku langkah yang pertama tu aku berdoa minta dengan Allah SWT supaya umat aku ni jangan kelaparan ataupun kebeluran. Dan para malaikat telah aminkan benda tu, diperkenankan oleh Allah SWT. Kedua, permintaan pada Nabi SAW, jangan umat aku dikalahkan oleh musuhnya. Dan diaminkan oleh para malaikat. Dan Allah Ta'ala perkenankan. Langkah yang ketiga, atas mimbar Nabi SAW, Nabi minta supaya umat aku jangan berpecah belah. Doa ni tak diperkenankan oleh Allah. Sebab tu kita lihat hari ini umat Islam dia berpecah belah. Kita tak payah tengok suatu global, satu dunia, tempat kita sendiri, dalam organisasi, dalam taman, dalam kampung, dalam daerah, umat Islam tak ada kesatuan hati, iaitu berpecah belah. Sebab apa? Kita punya matlamat kita, kita punya visi kita sebagai umat Islam itu, kita tak ada kesatuan hati dekat itu. Mana-mana kita dapat duduk di dalam PMJ ni, kita nak satukan hati-hati, jiwa-jiwa umat Islam dekat sini. Nampak satu benda yang kecil, tapi sebenarnya satu benda yang sangat besar. Itu kalau kita ambil dalam konteks umat Islam. Kalau kita ambil dalam konteks bangsa Melayu sendiri, bangsa Melayu pun berpecah belah. Lepas tu kita tak nak ambil konteks yang kecil ni, kita ambil satu konteks yang lebih besar. Konteks ummah. Sini.
Di mana pun kita berada, sebenarnya negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Malaysia, kan? Satu konteks kita, sebenarnya kita dilahirkan rumah untuk satu alam, satu dunia ni sebenarnya. Misi dan visi kita yang lebih jauh lagi. Kalau tuan-tuan pernah dengar pada Puan Munaim tadi, benda tu kalau kita PMJ sebenarnya, kita punya visi kita bukan setakat di negeri Johor sebenarnya. Satu dunia. Tak mustahil pun bendanya. Tapi dia bermula daripada yang kecil-kecil. Datang daripada tuan-tuan, perempuan yang sahabat-sahabat yang ada dah kat dalam ni. Nampak tak satu benda yang visi yang sangat besar. Dia nampak kita bekerja sebagai skop negeri Johor saja. Dia ada lagi. Ini yang kita panggil sebagai satu ibadah umum yang kita lakukan. Tapi kesannya sangat besar pada ummah kita. Kalau kita ambil dalam konteks kelab sekerja, bagaimana setiap orang yang bekerja, apa saja yang mereka lakukan sebenarnya membawa kepada ketaatan kepada Allah SWT. Saya tak nak mengulas lebih lanjut lagi dah. Benda ni boleh kita kupas, kita panggil ilmuwan ataupun ustaz-ustaz lah, mereka nanti boleh buat perbandingan ataupun merujuk kepada sirah-sirah ataupun hadis ataupun ayat Al-Quran. Dia sangat simple saja. Nabi SAW tinggalkan dua perkara saja kan. Tidak aku tinggalkan Al-Quran dan hadis. Sunnah Nabi SAW sebagai panduan umat. Hari ini kita berpecah belah. Sebab apa kita banyak jadikan selain daripada Al-Quran dan hadis sebagai panduan umat Islam ini. Kita ambil panduan daripada pemikiran barat, pemikiran Eropah, pemikiran kritis daripada yang keluar menyimpang pada Islam. Sedangkan Nabi adalah penyempurnaan agama. Nabi. Bahawa agama Islam dah sempurna dah. Sebenarnya. Tapi kita merujukkan kita malam membuat rujukan, kita malam buat kajian, kita ada perbandingan dekat situ, kita menjadikan selain daripada Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW sebagai kita punya rujukan. Jadi benda tu bukan sebagai penyelesaian masalah, tapi dia akan menambahkan lagi masalah. Hari ini kalau kita lihat, ramai orang universiti makin besar, makin banyak, setiap negeri ada universiti. Banyak ilmuwan yang dilahirkan. Lepas tu macam orang makin berilmu, kata lihat, lepas tu mereka ni sepatutnya makin lebih taat pada Allah SWT. Kan? Hari ini kita lihat penjara makin kecil ke makin besar? Penjara makin kena besar kan? Bukan dikecilkan. Hari ni tiap-tiap hari kita dengar perkara-perkara jenayah, perkara yang luar kotak pemikiran kita kat sini. Setiap tahun tambah sekolah kamu sekali. Adakah mereka ni sekolah-sekolah yang akan melahirkan ummah yang taat kepada Allah SWT? Tak. Sebab apa? Kita ambil rujukan, kita punya tak berpandukan pada Al-Quran dan hadis. Kat situ. Jadi kita perbetulkan. Jadi apa saja kalau kita sebagai pekerja, jadikanlah Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW sebagai kita rujukan dan panduan kita dekat situ. Dah cukup dah sebenarnya. Inilah yang sebenarnya yang ingin dibawakan oleh PMG itu sendiri. Jadi kita duduk dapat istiqamah salah kita sendiri. Biasa sebenarnya kita tak lekang daripada doa kita sebenarnya, istiqamahkan kita dalam hidayah. Hidayah ni petunjuk. Allah yang bagi petunjuk dekat kita. Kalau Allah Ta'ala bagi tak petunjuk kat kita, tak campakkanlah diri kita dalam satu perkumpulan, dalam pertubuhan yang mendekatkan diri kita pada Allah SWT, maka kita akan tercampak di dalam grup-grup kumpulan yang lain yang akan menjauhkan kita daripada perintah Allah SWT. Kita takut-takut daripada cara yang realitinya sebenarnya tak ada yang keluar, bukan keluar masuk. Kalau dia keluar, dia masuk semula, Alhamdulillah. Tapisan yang ujian yang dilalui, ada yang tak lepas tapisan tu, maka mereka ni terkeluar daripada jemaah kita atau daripada kita punya kumpulan pertubuhan ini. Jadi mintalah kepada Allah SWT supaya istiqamahkan kita, sentiasa pilihkan kita. Kalau di akhir nafas dia, hayat kita, kita di dalam satu pekerjaan
Bukan pekerja hakiki. Setiap orang ada kerja hakiki dia kan. Meniaga, akan gaji, berniaga, hakiki dia kan. Tapi pekerjaan ni yang kita sebutkan tadi, pekerjaan kita sebagai satu ibadah. Saya nak mengucapkan lah sebenarnya, kita panggil sebagai tahniah lah pada sahabat-sahabat yang meletakkan diri dia dalam dia sudi sama-sama dengan kita. Kita ni sebenarnya tak ada apa-apa ganjaran yang kita berikan, ganjaran RM1 dan sebagainya. Malahan bila kita duduk dalam ni nanti ada yang kita terpaksa infakkan. Kita panggil terpaksa pun tak apalah. Manusia ni sebenarnya kena paksa. Kalau dia tak paksa, kalau untuk benda keduniaan tak paksa pun dia boleh buat. Tapi untuk benda agama, untuk kebaikan rumah dia kena paksa. 2 hari lepas saya ada satu kita panggil satu lebih kurang macam seminar lah untuk kaki tangan yang bekerja lah. Hampir 400 orang yang hadir secara online. Sebab apa dia berikan ganjaran? Ganjarannya maksudnya bukan RM1. Ini kita biasa kalau kita bekerja kerajaan. Okey, siapa yang dapat mengikuti kita punya program ni, dapat buat laksanakan ujian kita punya test ni, melepasi kita punya test, akhir ni nanti akan dihadiahkan dengan satu kursus di luar negara secara percuma yang dibiayai oleh kerajaan. Nampak tak? Beratus-ratus orang masuk. Yang tak melepasi syarat pun merayu-rayu untuk masuk. Buat apa je nampak benda tu? Tapi di dalam PMJ, dalam sahabat sekerja, kita tak menjanjikan benda tu. Sebab apa kalau kita janjikan benda tu, dah lain dah kita sebenarnya. Apa yang kita janjikan, setiap perbuatan kita, setiap sumbangan kita merupakan satu ibadah kepada Allah SWT selain daripada pekerjaan kita yang kita lakukan sekarang ni lah. Ujung-ujung, nampak. Itu berbalik pada iman. Mana kita beriman kepada apa yang kita tak nampak. Saya mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat yang lain lah. Kita duduklah dalam pertumbuhan ni, dalam kelab kerja ni, dan kita bawa pada yang lain. Dan kita doakan. Dan jangan kita rasa putus asa. Sebab apa? Hidayah petunjuknya bukan kita punya kuasa. Pertama sekali bila kita mengajak sahabat-sahabat kita kepada kebaikan, pertama sekali diri kita, kebaikan tu akan datang pada diri kita. Orang lain tak nak, tak apa. Dan atas kajian lah yang saya buat sedikit lah untuk kita bila kita berinteraksi ataupun kita berkomunikasi ataupun kita ada buat dealing dengan ini etnik. Yang lepas pun kita beritahu, kita ni etnik ataupun bangsa Melayu. Bangsa Melayu dia lain, berbeza dengan bangsa Cina, dengan India. Pendekatan yang kita lakukan dengan bangsa, kalau kita luar negara, bangsa Arab. Kita ada kan, dulu dalam zaman Nabi SAW, bangsa Ajam. Mana kalau kita lihat bahasa Ajam ataupun bahasa Arab ni, dia adalah penentang yang keras. Kalau dia tak suka betul-betul. Tapi bila dia dapat agama Islam, dia pegang kejap benda tu. Apa yang menentang Nabi, kalau dulu dia nak bunuh Nabi tapi dia pegang agama Islam, siapa yang nak bunuh Nabi, dia orang pertama yang akan mempertahankan Nabi SAW. Tapi berbeza dengan kita etnik orang Melayu di sebelah sini, sebelah timur, dia lain pula. Jadi bila kita ada dealing ataupun kita ada kontak dengan sahabat-sahabat kita yang berbangsa Melayu, kita ambil saya tu pada Melayu, Bumi Putra ni, pendekatan dia tak sama. Kita Melayu ni dia lebih lembut. Kalau orang Arab, orang India dan sebagainya, cakap dia kasar. Dia tak terima, dia tak terima. Tapi bila dia dah terima, dia akan pegang. Berbeza kita dengan bahasa Melayu ni, pendekatan dia ni, kita kena merayu. Berkali-kali dengan cara yang sampai satu masa kita akan rasa macam kecewa benda tu. Kita dah ajak dengan baik, kita dah hantar surat, kita dah cakap, kita berkali-kali, berulang kali. Kalau kita lihat dalam kelab sahabat niaga kan, kita berulang kali kita postkan, minta sama-sama join dan sebagainya. Tapi tak apa, so, kurang-kurang kita dah menjalankan tanggungjawab kita sebagai penyampai kepada kebaikan. Sampai ada satu riwayat mengatakan di akhirat nanti, yang orang yang kita ajak kebaikan tu belum masih kat dunia ni, mereka ni tak nak ikut kita, tapi sampai ke akhirat pun dia akan tuntut kita. Pada masa tu kenapa kau tak ikat aku, tak tarik tangan aku, bawa pada aku pada kebaikan. Sedangkan kita dah lakukan segala usaha.
Tapi kita jangan putus asa lah. Kita buat lagi dan lagi tanpa kita melihat kepada keputusan. Sebab apa? Natijah keputusannya hanya di tangan Allah. Sebab apa? Bila kita lihat kepada keputusan, natijah seolah-olah usaha tu membuahkan hasil dengan usaha kita. Tak sebenarnya. Itu keputusannya daripada Allah SWT. Nabi SAW sendiri, bapa saudara dia tak dapat diislamkan. Kan? Nampak tak kat situ? Sebab Allah SWT tunjukkan bahawa hidayah tu, petunjuk kebaikan tu bukan kuasa Nabi SAW. Tapi Nabi tetap berdakwah kepada bapa saudara dia di kalangan sahabat yang lain. Itu juga kita hari ini. Kita sampaikan, biasa menyampaikan pada kebaikan. Jadi natijahnya, keputusannya adalah di kekuasaan ataupun kepada di tangan Allah SWT. Jadi itulah sedikit perkongsian yang dapat saya sharekan lah pada sahabat-sahabat itu, terutama sekali dalam kelab sekerja. Mungkin ada orang yang baru dalam ni. Sama seperti saya juga dahulu, sahabat-sahabat lain, Haziq kat sini, di mana kita bermula daripada zero sebenarnya. Kita tak tahu apa-apa pun, kosong. Tapi kita istiqamahkan diri kita. Hampir lama kelamaan Allah Ta'ala akan beri kefahaman. Tapi kalau kita baru join seminggu, 2 minggu, 3 minggu kan, kat situ kita dah fed up. Kita dibebankan lagi, siang kita dah kerja, malam lagi yang kita pun tak tahu apa hasilnya, apa hala tujunya. Apa kita buat saja. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu sifat para sahabat. Misalnya, sifat untuk orang yang berjaya. Selagi benda tu tak lari pada kita pada landasan Islam dan melanggar syariat Allah SWT. Lakukan saja. Ya. Bukan kita menjadi seperti Bani Israel. Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi petikaikan. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena korban? Korban kenapa pakai lembu? Lembu apa? Lembu jantan. Dan lembu jantan nak warna apa pula? Macam-macam. Kenapa kita kena buat yang dulu ni? Kenapa kena ramai? Kenapa saya? Kenapa tak orang lain? Dan sebagainya. Itu antara sebab kita akan disingkirkan oleh Allah SWT. Jadi bersyukurlah kita, istiqamahkanlah kita, diri kita di dalam kerja agama ni lah. Saya pinjam kata-kata pada Tuan Munaim lah kat sini kan. Orang yang banyak sebenarnya perantaraan ya, sebab dia kan. Sebab Allah SWT. Siapa pun sebenarnya. Daripada Tuan Munaim dan sahabat-sahabat kita yang lain. Bukan saya sebenarnya. Allah Ta'ala kita jadikan sebab je. Tanpa saya, tanpa Tuan Munaim dan yang lain, Tuan Zaid dan sebagainya pun apa saja. Ini menjadi asbab kita dekat pada Allah SWT. Tapi tip yang saya nak ingatkan kat sini, macam mana orang melihat, mendengar nama kita, mendekatkan kita diri kita kepada Allah SWT. Itu je tip saya yang saya boleh kongsikan. Selain daripada itu, kalau kita lihat muka dia, kita dengar percakapan dia, kan, menjauhkan kita daripada Allah SWT dan perintahnya, maka berhati-hatilah kita. Kita juga tak terpesong ataupun kita cari daripada hidayah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian.